Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ni kita sambung dengan kitab yang baru. Saya cari-cari dalam kat rak buku perpustakaan rumah tu. Akhirnya saya jumpa yang bercetak. Tapi yang bercetak ni dia versi pertama. Yang PDF tu versi kedua. Jadi versi pertama dengan versi kedua ni ada beza sikit, walaupun kebanyakan isinya sama lebih kurang. Tapi tak apalah tuan-tuan, saya gunakan kitab yang bercetak ni. Mudah sikit lah bawa sana sini. Yang lain-lain tuan-tuan, kalau sebenarnya tuan-tuan, kalau Ustaz Naudi kongsikan melalui handphone pun boleh tengok. Dengan handphone boleh buka. Baik, pertama sekali tuan-tuan, bab yang satu ni tentang konsep-konsep asas. Di mana dalam konsep asas ni kita akan cuba memahami, mengenali beberapa konsep asas dalam hukum Islam. Dalil. Selalu orang sebut dalil. Apa dalilnya? Sumber. Apa sumbernya? Hukum. Hukum tu apa benda? Fatwa tu benda. Fiqah tu benda. Syariah tu benda. Sama ke dengan fiqah dengan fatwa itu, sama ke dengan keputusan hakim? Dan apa yang dikatakan sebagai undang-undang? Yang keduanya, kita akan mampu untuk membezakan di antara maksud dalil dan hukum. Apa itu dalil, apa itu hukum, berdasarkan konteks Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan yang ketiganya, kita akan dapat faham dan mengetahui tentang realiti penyampaian fatwa di Malaysia. Baik. Kita selalu dengar orang cakap kan, selalu orang duk sebut, setengah-setengah orang lah disebut, kita punya manhaj Quran Sunnah. Kita hanya ikut Quran Sunnah. Kita tak ikut ulama, kita ikut Quran Sunnah. Betul tuan-tuan, tak dinafikan. Sebagai seorang Islam, kewajiban kita adalah mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Tak dinafikan tuan-tuan. Niat tu memang cukup bagus, cukup murni tuan-tuan. Sebab sebagai orang Islam kita tak ada sumber lain. Dua tu je lah. Nabi pun ada sebut kan, bahawa Nabi tinggalkan dua perkara, dua benda yang kamu tak akan sesat buat selama-lamanya selama mana kamu berpegang kepada keduanya, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Tapi dalam nak mengaplikasikan, nak menggunakan Quran dan Sunnah itu, dia perlu diluruskan. Mengikut maksud yang dibahaskan oleh pakarnya masing-masing tuan-tuan. Jadi kita nak cerita pasal syariat, nak cerita pasal Islam, nak cerita pasal hukum, nak cerita pasal fiqh, nak cerita pasal dalil Quran, nak cerita pasal dalil sunnah tuan-tuan.
Wah, lain lah daripada yang besi lama. Tak pasti sama tak sama. Memang itu tambahan besi 2 tu, ada tambahan tu. Tak apalah. Tak apa, dalam telefon kita pun ada. Nak ikut situ. Okey. Kita baca dulu yang asas-asas pemahaman tu. Asas yang pertama ialah syariat Islam ni menyediakan penyelesaian untuk tiap-tiap persoalan permasalahan manusia. Sebab Islam ni sebagai agama yang syumul, kamil, sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam satu surah yang cukup terkenal. Saya rasa tuan-tuan pun ada hafal surah ayat ni. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, telah aku lengkapkan kepadamu nikmatku dan telah aku redai Islam itu menjadi agama bagimu. Cumanya tuan-tuan, kita kena faham bahawa Quran dan Sunnah ni bila Nabi wafat berhenti. Siapa lagi yang terima wahyu melainkan Nabi Muhammad SAW? Sunnah siapa yang kita nak ikut melainkan sunnah Rasulullah SAW? Jadi bila Nabi mati, sudah tentulah wahyu pun terhenti, sunnah pun tak ada lagi. Itu benda yang kita kena faham. Sedangkan kita manusia tetap hidup menghadapi pelbagai benda-benda yang baru. Dulu orang jual beli pakai duit dinar dan dirham, emas, berkeping-keping, bulat-bulat. Sekarang orang pakai kripto, pakai Bitcoin. Saya pun tak faham lagi Bitcoin ni sebenarnya, faham sikit-sikit je. Jadi bila orang bertanya tentang hukum Bitcoin ni apa pula? So macam mana? Cari dalam Quran, ada tak perkataan Bitcoin? Sampai mati cari tak ada tuan. Jadi bila dengan kewafatan Nabi SAW tuan-tuan, bagaimana Islam mampu menyelesaikan isu dan persoalan yang baru yang sentiasa berkembang dari sehari ke sehari tuan-tuan. Zaman Nabi tak ada COVID. Tu sembahyang boleh rapat-rapat. Tiba-tiba zaman ni sembahyang jarak-jarak. Betul-betul tuan-tuan tak ikut sunnah Nabi lah. Ini mufti Dajjal. Mufti bagi hukum tak ikut sunnah Nabi. Jarak-jarak. Nampak tak tuan-tuan? Tak ada satu pun, katanya lah, tak ada satu pun hadis yang mengatakan boleh sembahyang jarak-jarak. Sampai ada orang yang mengatakan memang kita ni betul-betul tak ikut sunnah. Mufti-mufti zaman sekarang ni tak ikut sunnah. Sebab sembahyang jarak-jarak, takut mati. Nampak tuan?
Sebab tu kita kena faham. Mufti ni keluar hukum ni ikut Dajjal ke ikut apa? Mufti Dajjal pun tak pernah jumpa. Nak ikut macam mana? Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat pada penyampaian hukum syarak dalam Al-Quran dan Sunnah, dia melalui dua cara. Ada nganggo topeng ke kelempurus lah mak nu cermin motor ni. Dia berasap kan, beruap. Ada tisu ya. Okey, macam mana penyampaian hukum syarak dalam Quran dan Sunnah? Dia berlaku dengan dua cara. Yang pertama, menerangkan sesuatu nilai dan hukum secara terperinci. Dalam bahasa moden disebut mikro. Terperinci, microchip, benda kecil-kecil. Terperinci, satu-satu. Hukumnya, bentuknya, teknik macam mana nak buatnya. Contoh macam kebanyakan hukum ibadat. Hukum syarak diterangkan. Cara sembahyang macam mana? Angkat tangan. Itu ada disebut di dalam hadis. Rukuk, itu ada sebut dalam hadis. Apa yang nak dibaca ketika berdiri, itu disebut dalam hadis, dalam sunnah. Terperinci disebut satu-satu. Hukum munakahat, yang berkaitan dengan munakahat, bercerai, apa eddahnya? Masih. Apa dia punya eddahnya? Bagaimana nak menyelesaikan masalah rumah tangga, pelantikan hakam dan sebagainya. Itu diperincikan oleh Quran dan Sunnah. Pembahagian harta pusaka diperincikan satu-satu. Dapat berapa bahagian? 1/2, 1/8, 1/6, 2/3. Siapa ahli warisnya? Diterangkan satu-satu. Yang munakahat, mahram, siapa yang jadi mahram? Diterangkan terperinci satu-satu. Hukum hudud, mencuri, potong tangan. Membunuh, kisos, balas bunuh. Tuduh orang berzina, tak ada dapat 4 orang saksi. Mesti ada 4 orang saksi. 4 orang saksi itu pula, saksi macam mana? Pakai video ke? Tengok dengan mata kepala ke? Dia tengoknya macam mana ke? Diterangkan secara terperinci oleh hukum, oleh nas, oleh sunnah. Walaupun sebahagian besar daripada perkara-perkara yang disebutkan tadi, daripada ibadatnya, daripada segi munakahatnya, pembagian harta pusakanya, bentuk-bentuk hukuman hudud, potong tangan, kisos, sebat, walaupun dibagi dengan secara terperinci tuan-tuan, tapi dia masih juga memerlukan ijtihad, iaitu pemahaman. Dah hilang tak? Masih memerlukan ijtihad. Nak sesuaikan bentuk dia, nak sesuaikan caranya, nak dilaksanakan kepada kita ni macam mana? Sudah tentulah memerlukan kepada orang yang dapat membaca sunnah tu, membaca Quran tu, dan memahami apa yang nak disampaikan oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Quran kata terperinci, orang mencuri potong tangan. Potong kang mana? Sini ke, sini ke, sini ke, sini ke, semua ni tangan, nak potong mana? Itu cara pertama. Cara yang kedua, hukum-hukum ni, sama ada daripada Quran ataupun Sunnah, dia menerangkan hukum secara umum. Dia guna prinsip je, asas-asas dan dasar-dasar induk. Itu yang timbul ad-daruriyat al-khamsah, ataupun kepentingan yang 5. Apa yang kepentingannya 5 ni?
agama, nyawa, akal, maruah, harta. 5 benda ni mesti dipelihara. Apa sahaja benda yang boleh memelihara agama, maka dia jadi macam hukum. Jadi wajib ke jadi apa? Apa sahaja perkara yang boleh menyebabkan orang keluar daripada agama, apa hukumnya? Haram. Tentulah haram. Walaupun cara nak keluar agama tu zaman Nabi tak ada. Zaman sekarang baru timbul. Ijtihad dalam surat khabar. Buat pastu pengisytiharan, kembali semula ke agama Hindu. Contoh, ini baru yang berlaku kat Indonesia ni, baru-baru ni. Anak seorang bekas pemimpin Indonesia, dia buat satu upacara, kembali semula ke agama leluhur. Balik ke agama Hindu, masuk agama balik. Sebab dulu nenek moyang kita Hindu. So kita balik agama nenek moyang. Mungkin zaman Nabi tak ada macam tu. Zaman Nabi ada murtad, tuan. Bukan tak ada murtad. Yang berhijrah ke Habsyah pun ada yang murtad. Tu sahabat, tara sahabat Nabi, tuan-tuan. Pergi sana tengok-tengok. Raja Habsyah tu siapa? Najasi Adil. Kemudian agama Kristian, oh nampak macam indah. Tak nak balik dia, masuk agama Kristian. Itu zaman Nabi, tuan. Bila Nabi balik daripada Isra' dan Mi'raj, Nabi cerita, dia pergi Palestin, pergi langit, satu malam jumpa Tuhan. Ramai yang murtad, tuan-tuan. Daripada kalangan sahabat Nabi. Abu Bakar antaranya yang masih berteguh. Apa yang Muhammad cakap, itu aku percaya. Itu dapat gelaran As-Siddiq. Jadi, ada 2 cara bagaimana Al-Quran, As-Sunnah itu menerangkan hukum. Satu, secara terperinci. Benda yang secara terperinci ni selalunya tentang perkara-perkara yang akal tak boleh nak fikir secara tepat. Ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadat. Sebab ibadat tu tak boleh direka-reka sendiri. Boleh reka-reka sendiri ke? Macam saya selalu sebut lah dulu. Nak buat sembahyang sunat hari merdeka, sempena dengan hari merdeka 31 Ogos, malam ni kita sembahyang sunat as-suli sunatal merdeka. Boleh? Tak boleh, tuan. Ataupun sempena dengan hari jadi, kita pun buatlah. Oh, hari ni hari jadi akulah. Okeylah, aku nak berpuasa sunat. Saja aku berpuasa sunat sempena hari jadi aku kerana Allah Ta'ala. Boleh? Tak boleh? Itu benda ibadat. Asas yang kedua, ijtihad ni. Apa dikatakan ijtihad? Selalu orang kata sebut ijtihad, berijtihad. Ijtihad boleh dimaksudkan sebagai suatu aktiviti penyelidikan hukum di mana aktiviti tersebut dijalankan oleh para mujtahid untuk menjelaskan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah dalam 2 jenis cara yang disebut tadi tu. Dan aktiviti nak berijtihad ni, tuan-tuan, adalah amalan yang dibenarkan oleh hukum syarak. Tapi bukan semua orang boleh berijtihad. Tuan-tuan ingat, nak bagi nama COVID-19 tu, main belasah aja ke bagi nama COVID-19. Kenapa namanya COVID-19? Kenapa bukan COVID-17? Sudah tentulah ulama-ulama virologi berijtihad. Dibuat kajian, penyelidikan, ambil kuman tu, masuk dekat makmal, tengok macam mana. Boleh kenal pula varian Delta lah, varian itulah, varian inilah. Macam mana? Sebab pakarnya. Ingat saya boleh buat ke? Tak boleh, tuan-tuan. Ambil letak kat mikroskop, tengok. Walah, apa mbuh. Yang tahu pakar virologi je. Dia boleh ambil udara ni. Sebab kawan saya pakar virologi, banyak saya bincang dengan dia tentang COVID-19 ni. Nak tahulah. Kita pun nak tahu juga. Nanti kan sembahyang jarak ke, macam mana ke, apa ke, pakai topeng ke, apa ke. Jadi kita tahulah asasnya. Dia boleh ambil kat udara ni, tuan-tuan. Masuk dalam, tak tahu dalam botol ke dalam apa, tak tahulah.
Dia boleh sebut, boleh tahu bahawa punya banyak virus tu bergentayangan dekat udara, kat hospital. Itu pakarnya tuan-tuan. Samalah dengan agama Islam ni. Ya, tentulah ulama nak kena menyelidik. Ada tak hadis-hadis dia? Apa ayat Quran yang bersangkutan dengannya? Ni sembahyang berjarak ni macam mana? Kenapa jadi sembahyang berjarak? Apa asasnya kita sembahyang berjarak? Sedangkan Nabi tak pernah buat pun sembahyang berjarak. Apa asasnya masjid ditutup? Tak bagi orang ramai-ramai datang sembahyang. Masjid tak tutup pun. Pasal Pak Imam dengan Tok Bilal masih tetap kena datang masjid. So masjid tak pernah mati pun daripada sembahyang berjemaah. Apa asasnya mufti-mufti buat begitu? Sudah tentulah dia ada asasnya. Apa ingat mufti tak faham ke tentang hadis sembahyang rapat ke, sembahyang apa ke, sembahyang berjarak ke dan sebagainya? Katalah ni sembahyang kat depan Tok Imam satu baris, tiba-tiba ada satu hamba Allah sembahyang sorang-sorang kat situ ujung mana tu, ikut Tok Imam. Sah tak sembahyang dia? Sah tuan-tuan. Walaupun berjarak jauh tu kat ujung, tapi dalam masjid. Benda ni benda itu ijtihad tuan-tuan. Di mana ijtihad ni tuan-tuan, dia memerlukan satu kepakaran yang bersifat holistik, menyeluruh. Sebab tu mujtahid ni tuan-tuan, dia bukan kaleng-kaleng orang. Ahli hadis dia ada tingkat dia. Al-muhaddis, bawah 100,000 dia hafal hadis. 100,000, bawah 100,000, tapi hafalnya bukan macam kita. Dia hafal dengan sanad-sanadnya. Dari siapa, dari siapa, dari siapa, dari siapa, qala Rasulullah SAW. Bukan tahu sanad-sanad nama-nama je. Dia tahu nama A ni siapa orangnya, macam mana orangnya, boleh percaya ke tak boleh percaya. Yang B, siapa orangnya, macam mana orangnya, apa kegiatan dia, boleh percaya ke tak boleh percaya. Tiap-tiap sanad tu 100,000 tuan-tuan. Itu baru taraf muhadis. Lepas muhadis atasnya Al-Hafiz. Al-Hafiz ni lebih daripada 100,000 hadis. Tahu dengan sanad-sanadnya. Ui, kira belajar tak habis lah tuan-tuan. Kerjanya ngaji je, dia tak ada fikir lain. Kita tak fikir macam-macam. Dia kerjanya ngaji je. Itu baru tarik orang yang dikatakan sebagai ahli hadis. Orang yang dikatakan mujtahid, dia kena tahu tentang hadis tadi tu, punya banyak-banyak hadis tu, waktu-waktu ribu hadis tu. Pada masa yang sama dia kena tahu tentang Al-Quran, ilmu-ilmunya, nasih mansuhnya. Pada masa yang sama dia kena tahu macam mana cara nak keluarkan hukum daripada Quran, nak keluarkan hukum daripada hadis. Kalau hadis dhaif macam mana, kalau hadis hasan macam mana, kalau hadis mursal macam mana. Kalau belajar ilmu hadis ni tuan-tuan, dengan hadis mursal, dengan hadis mauquf, dengan hadis maqtu', dengan hadis mudarraj, dengan hadis itu, semua tu kena tahu. Boleh pakai tak ilmu hadis ni? Banyak tuan-tuan. Senang-senang je kata ikut Dajjal. Asas yang ketiga tuan-tuan, walaupun ijtihad merupakan kegiatan manusiawi yang bukan maksum. Kita faham. Imam Syafi'i tak maksum. Imam Abu Hanifah tak maksum. Imam Malik pun tak maksum tuan-tuan. Tetapi dia diterajui oleh sekumpulan para ulama muktabar yang menjadi pewaris para nabi. Tokoh-tokoh macam Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Al-Laitsi, Imam Daud Az-Zahiri. Lagi siapa? Itu semua imam mazhab, mujtahid. Tapi semua yang lain tu semua mazhabnya dah mati dah. Tak ada anak murid yang nak kembangkan. Yang nak mengembangkannya Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, Imam Syaibani,
anak murid dia mengembangkan mazhab dia. Imam Malik bin Anas, antara Imam Syafi'i sendiri, tapi Imam Syafi'i dia buat mazhab sendiri. Imam Syafi'i yang mengembangkan mazhab dia, Rabi', kemudian Imam Al-Muzanni, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Ada lagi anak murid dia kembangkan dia punya mazhab dia. Macam Imam Abu Dawud Az-Zahiri, anak muridnya tak ada nak kembangkan. Ada anak murid tapi anak muridnya tak ada kembangkan. Lama kemudian baru ada seorang pula dekat Sepanyol cuba nak kembangkan mazhab dia, iaitu Imam Ibn Hazmin Al-Andalusi. Tapi pun tak dapat sambutan juga. Dia seorang je sibuk nak kembangkan mazhab Dawud Az-Zahiri, tapi tak ada orang nak sambut juga. Akhirnya 3-4 ni lah di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah ada dia punya dia ada dia punya imam diri, Imam Ja'far As-Sadiq. Ada gunakan prinsip-prinsip dia. Itu je lah yang ada. Dan mereka ni semua tuan-tuan, tak ada apa-apa kepentingan pun. Tubuh mazhab Syafi'i dia tak ada kepentingan pun nak kata nak jadi Perdana Menteri ke, nak lompat parti sana ke, nak dapat jadi Menteri Kesihatan ke, tak ada tuan. Tak ada kepentingan. Malah Imam Malik bin Anas, khalifah, nak jadikan kitab Al-Muwatta' tu undang-undang negara, dia tak bagi. Tak boleh. Menyekat perkembangan fiqh. Nanti orang ikut aku punya je. Asas yang keempat, tidak ada ulama mujtahidin yang maha sempurna dalam pelbagai bidang ilmu sampai mampu mencapai rumusan ijtihad yang dipersetujui oleh ulama-ulama yang lain. Dalam perkataan lain, mustahil untuk wujud kesepakatan dalam semua perkara. Sebab ijtihad ni dia tak ada titik temu tuan-tuan. Ikhtilaf pandangan lebih kerap terjadi berbanding kesepakatan, disebabkan mereka berada di dalam kelompok-kelompok yang berbeza. Kalau Jawa dekat Malaysia pun berbeza dengan Jawa dekat Indon, apatah lagi Jawa dengan Arab. Kalau Imam Syafi'i ketika duduk dekat Iraq pun berbeza dengan ketika dia duduk dekat Mesir, apatah lagi dengan orang yang hidup dekat Amerika dengan hidup dekat Jepun. Sudah tentu berbeza. Bila berbeza, cara nak menghukum tu pun berbeza. Kenapa ulama-ulama yang datang ke Nusantara ini tiba-tiba kok ada tahlil, ada yasinan? Sedangkan kat negeri Arab orang tak buat pun tahlilan dengan yasinan. Mesti ada sebab. Itu namanya demografinya berbeza, suasananya berbeza, adatnya berbeza. Kenapa ulama-ulama Patani kata tahlil itu bid'ah, tapi ulama-ulama Jawa buat pula? Sebab Patani dengan Jawa lain. Itu kebijaksanaan ulama-ulama tuan-tuan. Tiba-tiba datang pula orang datang dari belajar dekat Mesir, balik-balik tengok, kaya-kaya teman. Sesuatu yang dia tak pernah rasai, yang tak pernah dibuat dulu. Itu kita kena faham semua tu tuan-tuan. Itu asas-asas benda yang kita nak kena faham. Asas yang kelima, perbezaan ijtihad berlaku dalam ikatan persaudaraan yang disulami dengan kemuliaan adab, keluhuran budi pekerti, hormat menghormati. Macam kuliah saya dekat Masjid Kancung semalam, saya sebut. Kitab Bahrul Mazi itu cukup best. Sebab Idris Al-Marbawi tu, dia terjemah kitab Tirmizi, kemudian dibawa pandangan-pandangan yang berbeza. Hatta yang di dalam mazhab sendiri pun. Dalam mazhab Syafi'i pun bukan semua sama. Imam Nawawi kata lain, Imam Muzani kata lain. Memang cantik. Jadi semua tu bukan untuk gaduh, bukan untuk kata kau punya salah, aku punya betul. Ini masalah yang perlu kita kena contoh tuan-tuan.
waktu-waktu yang diharamkan solat. Subuh, lepas subuh sampai terbit matahari, lepas asar sampai satu lagi waktu nak tegak matahari tu. Ketika matahari nak pergi ke tegak sampai ke tegak matahari. Dengan lepas waktu asar sampai maghrib. Ikut mazhab Syafi'i, walaupun waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang diharamkan solat sunat, tapi boleh solat sunat yang ada sebab. Contohnya sembahyang sunat tahiyatul masjid. Lagi apa? Sembahyang sunat wudu. Tapi Imam Abu Hanifah kata, tak boleh. Sebab Nabi kata memang semua tu tak boleh. Diharamkan sembahyang. Bersebab ke tak bersebab, tak boleh. Tak apa, tak masalah. Tak boleh buat, haram. Waktu haram. Satu hari, Imam Abu Hanifah datang ke masjid. Lepas waktu asar dan nak maghrib. Datang-datang dia pun terus duduk. Pasal dia berpandangan, lepas asar sampai maghrib, diharamkan sembahyang sunat. Walaupun bersebab. Itu pun dia pun duduk. Bila dia duduk aja ada satu orang budak. Budak. Dia bertegur, pakcik, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ada imam Abu Hanifah kata, kau siapa? Lu siapa? Aku imam oh. Mana mandai pula ngajar aku. Tak. Imam Abu Hanifah bangun, dia sembahyang sunat tahiyatul masjid. Seorang kata waktu haram, tapi kena sembahyang. Sebab dia menghormati pandangan yang berbeza yang dipegang oleh budak itu. Sama macam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih. Ketika pergi ke Baghdad, sembahyang di masjid Imam Abu Hanifah. Kat masjid Imam Abu Hanifah tu ada dia punya makam dia. Oleh kerana dia seorang imam. Imam mazhab lah, bukan imam masjid. Imam mazhab, ulama besar. So bila subuh, orang tolak dia ke depan lah untuk jadi imam. Dia pun jadi imam sembahyang subuh. Tak baca kunut. Lepas sembahyang orang tanya lah, bukan Tuan kata kunut ni sunat abad ke? Kenapa Tuan tak baca? Aku menghormati orang yang dalam kubur tu. Sebab orang yang dalam kubur tu kata tak ada kunut subuh. Nampak tak? Di mana para ulama besar ni tuan-tuan, walaupun berbeza pandangan, mereka menghormati di antara sama lain. Tak ada pula dikata Imam Abu Hanifah ni bid'ah. Sebab tu saya sebut, dalam kuliah tu saya sebut, sembahyang sunat 2 rakaat sebelum Jumaat, lepas azan pertama. Ada yang tak sembahyang. Sebab dia kata tak ada. Tak ada nas. Tak ada nas yang jelas, yang soreh. Dia kata adanya sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Yang ada nasnya ialah sembahyang sunat qabliyah Zuhur. Yang itu bukan sembahyang Zuhur, itu sembahyang Jumaat. Kalau sembahyang Zuhur 4 rakaat, sembahyang Jumaat 2 rakaat dia. Kemudian yang kita kebanyakannya kita buat. Azan pertama je masing-masing pun bangun sembahyang Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab ada nas yang mengatakan bagi tiap-tiap 2 azan ada satu sembahyang. Dalam riwayat lain kata liman sya', siapa yang nak. Maknanya tak kira lah. Sebab itu sembahyang sebelum maghrib ada sahabat Nabi yang tak buat dan ada sahabat Nabi yang buat. Kenapa? Mungkin sahabat Nabi yang tak buat, dia tak pernah dengar pun Nabi kata di antara 2 azan ada satu sembahyang sunat. Siapa yang nak? Mungkin sahabat Nabi yang buat sembahyang qabliyah maghrib tu sebab dia dengar Nabi cakap macam itu. So dia faham asal tiap antara 2 azan maknanya azan dengan qamat mesti ada sembahyang sunat. So dia buat. Tak masalah pun. Benda sunat. Datang kita pula bid'ah. Tak apa sembahyang sunat sebelum Jumaat, bid'ah. Nabi tak pernah buat. Memanglah Nabi tak buat, Nabi imam. Datang-datang turun naik mimbar. Kemudian orang yang buat pula, dia kata, kau nak sembahyang sunat qabliyah Jumaat, Wahabi ke?
Kita tu masalah kita tuan-tuan. Yang tak sembahyang tak ada pula dicakap. Cakap liberal ke? Ini masalah tuan-tuan. Yang antara benda yang menjadi, tak tahulah tempat kita, orang Islam ni berbalahnya tak habis-habis. Dengan benda yang telah diselesaikan oleh ulama sejak zaman dulu. Betul. Al-Imam An-Nakhai mengatakan bid'ah. Tapi taklah dia nyalah-nyalahkan orang. Kalau orang nak buat pasal ada hujahnya sendiri, tak ada disalah-salahkan orang. Itu suasana itu. Yang benda yang kita kena faham. Okey, habis tentang dia punya asas-asas yang perlu kita fahami tentang perkara-perkara tadi itulah. Jadi kenapa buku ini ditulis oleh tok guru saya ni? Pertama, wujudnya satu gelombang baharu. Ataupun kita nak terangkan dulu ni. Apa tu? Allah terlajak pula. Itulah masalah pakai elektronik ni. Salah tekan je perut terus masuk muka surat 40. Okey, objektif penulisan buku ini. Masuk objektif dulu. Pertama, menerangkan pengertian sebenar mazhab dan peranannya untuk memimpin orang awam memahami hukum syarak. Kenapa ada mazhab? Kenapa kita mazhab Syafi'i? Kenapa itu mazhab Hanafi? Kenapa itu mazhab Maliki? Kenapa itu mazhab Hambali? Kenapa? Tak ikut mazhab tak boleh ke? Ataupun sekarang kita ni mazhab Syafi'i, tak best lah. Aku nak ikut macam Pakistan tu mazhab Hanafi. Boleh tak nak pindah mazhab? Nanti kita jumpalah tu semua tuan-tuan. Yang kedua, menjelaskan perlunya kita berkonsisten. Konsisten maknanya berterusan. Mengamalkan hukum syarak oleh orang awam. Kerana hukum syarak tidak diamalkan secara pilih-pilih. Oh, bab ni aku ikut mazhab Hanafi. Bab ni aku ikut mazhab Maliki. Bab ni aku ikut mazhab ni. Lama-lama jadi mazhabur rojak. Campur-campur. Tang batal wuduk dia ikut mazhab Hanafi. Tang berwuduk pula dia ikut mazhab lain pula. Boleh ke macam itu? Membezakan konsep taklid yang dibenarkan dan taklid yang dilarang. Apa makna taklid? Taklid ni ngikut. Kita ngikut mazhab Syafi'i. Kita bertaklid kepada mazhab Syafi'i. So, ada tak taklid yang dibolehkan, ada tak taklid yang tak dibolehkan? Contohnya, kita bayar zakat menggunakan duit. Itu kita bertaklid kepada mazhab Hanafi. Boleh ke Ustaz? Sedangkan ikut mazhab Syafi'i, zakat mesti dibayar dengan beras. Tiba-tiba kita bayar pakai duit. Cari dalam kitab mazhab Syafi'i, tak jumpa tuan-tuan. Mesti bayar dengan beras. Tak boleh bayar dengan nilai beras. So, boleh ke taklid macam itu? Ke boleh suka-suka ikut ke ataupun macam mana? Yang keempatnya, menguraikan ijtihad yang mempunyai kaedah-kaedah yang tertentu untuk menjawab pelbagai isu hukum-hukum Islam semasa. Yang terbaru ni tuan-tuan, yang baru je ni. Buah pinggang babi dipindahkan kepada manusia. Sesuai dan sejibi macam bilik buah pinggang manusia. Macam mana? Tuan-tuan berani pakai buah pinggang babi kat pinggang tuan-tuan? Macam mana tu hukumnya tuan-tuan? So benda-benda macam ni ulama terpaksa berisihat lah. Mengkaji. Dari segenap sudut. Tuan-tuan tahu tak? Susu kolostrum babi tu, susu kolostrum susu awal kan, susu awal. Susu kalau kalau lembu tu dia mula-mula
mengandung tu, dia akan keluar susu. Susu awal tu yang dinamakan kolostrum tu, itu antara yang terbaik. Sebab tu dia mahal sikit susu tu, kolostrum tu. Memang digalakkan minum. Susu kolostrum babi tu, dia boleh membina semula sel-sel manusia yang mati. Ikut kajian sains. Kalau kita punya sel mati tu, dia nak sembuhkan balik kita punya tangan ke, ataupun mungkin buah pinggang kita ke, jantung kita berlubang ke apa ke, nak tumbuhkan balik sel tu supaya jadi jantung sempurna balik, guna susu kolostrum babi. Babi tu kan, yang masing-masing kita tahu dalam mazhab Syafi'i adalah antara mazhab yang paling ketat pasal babi. So macam mana? So ulama-ulama akan berijtihad, akan memikirkan. Pindahkan buah pinggang tu dah lama dah 30 tahun yang lalu dah. Orang pindahkan, orang mula-mula dulu guna buah pinggang beruk sebab dia anggap beruk tu macam orang. Dia jenis primat kan. Primat ni macam manusia jugalah kan. Macam orang, beruk kan macam orang. So ingat, ahli saintis ingat, dia punya buah pinggang tu oleh kerana beruk tu pun macam orang, dan ada teori sains kata orang ni pun berasal daripada beruk. So sudah tentulah buah pinggangnya sesuai. Rupa-rupanya buah pinggangnya tak sesuai. Masuk kat badan manusia menolak. Tak boleh terima. So test pula lah. Yang babi pula banyak boleh terima. Sesuai pula dengan tubuh badan manusia. Kalau ada jangkitan virus ke apa ke, lebih mudah untuk diubati sebab babi ni kita ternak. Kalau macam beruk tu dalam hutan, payah kita nak tahu virusnya apa. Itu perkembangan sains yang moden, tuan-tuan. So bila nak menghadapi benda-benda macam ini, tuan-tuan, sudah tentulah ulama terpaksa gunakan ijtihad. Vaksin, orang kata vaksin tu ada DNA babi lah, itulah ini. So apa pula hukumnya? Itu yang ada namakan sebagai kaedah istihalah. Perubahan sesuatu benda kepada benda lain. Contohnya, tuan-tuan, macam kita bagi baja tahi kepada pokok betik. So pokok betik tu ambil zat-zat tahi tu dimakan. Suburlah betik itu kuning, ranum, manis, sedap, kita pun petik, kita pun makan. Makan betik yang menyedut tahi daripada, itu namanya istihalah, transformasi. So macam mana hukumnya? Binatang makan tahi, apa hukumnya? Itu konsep jalalah, haiwan jalalah. Itu semua ada hukumnya. Ulama duk fikir berdasarkan kepada nas-nas yang ada ni. Sebab apa buku ini ditulis? Okey, tak apa ni last. Kerana pertama, kewujudan suatu gelombang baharu dalam kalangan beberapa ilmuwan yang bersifat kritikal terhadap pengamalan masyarakat tempatan yang kebetulannya bermazhab Syafi'i. Bermula daripada isu-isu tahlil, isu baca talqin, isu usolli, isu baca yasin malam Jumaat, isu kunut ketika sembahyang subuh, isu pegang isteri batal tak batal, baca bismillah kata baca bismillah ketika nak baca Fatihah, muludan, doa awal tahun, doa akhir tahun, amal apa, nisfu Syakban. Ni bulan itu baca berjanji tak? Tak ada, syiriknya. Ada orang kata berjanji tu syirik kan? Syirik wal khurafat katanya. Sebab salah satu dalam berjanji dia kata, berkata-katalah binatang, semua binatang-binatang orang Quraisy tentang kehamilan Nabi dalam kandungan ibunya. Kita pun Allah, binatang bercakap. Karut katanya. Jadi akhirnya dia mempertikaikan. So selama ni nenek moyang kita baca yasin malam Jumaat, buat tahlil arwah lah dan sebagainya tu, semua sesat, bid'ah. Kullu bid'atin finnar, kullu dhalalatin finnar, semua masuk neraka. Habislah nenek moyang kita semua dalam neraka, tuan-tuan. Yang kedua, terdapat
sub-gelombang yang lebih radikal dalam konteks masyarakat Nusantara yang majoritinya bermadzhab Syafi'i, menganggap fiqh ni adalah satu rekaan baru dalam agama yang menyalahi amalan salafus soleh. So kita ikut golongan salaf. Salafi, kita salafi. Yang ketiganya, kekeliruan yang dicetuskan menurut slogan kembali kepada Quran dan Sunnah. Kita ikut Quran dan Sunnah. Mana di ulama-ulama ni? Ataupun Sunnah yang sebenar, yang sahih, yang sahih, paling autentik. Menganggap mereka adalah golongan salafus soleh, ikut golongan salaf. Secara tersirat dia seolah-olah memberikan satu isyarat bahawa anjuran kita bertaklid kepada salah satu 4 mazhab itu semua menyalahi salafus soleh. Dia kata ada Sayyidina Umar ikut mazhab Syafi'i, ada Sayyidina Osman ikut mazhab Hanafi. Tak ada. Mazhab ni kemudian. So kita tak ikut. Kita ikut macam Sayyidina Umar, ikut Quran Sunnah terus. Lagi-lagi selalu yang dieksploitasi ialah perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Sahih satu hadis, itulah mazhab aku. So dia pun jumpa hadis sahih, dia pun terus pakai. Itulah mazhab aku. Contoh, dalam kes pegang perempuan batal, tak batal, mengisi tak batal. Hadis yang sahih daripada Bukhari dan Muslim. Sayyidatina Aisyah ketika Nabi sembahyang kan terpegang apa? Sayyidatina Aisyah kan? Ataupun Nabi pernah mencium Sayyidatina Aisyah. Hadisnya sahih. Maka pandangan mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawa menyentuh perempuan itu batal itu tak betul. Yang betul ialah hadis sahih. Maka kita pun ikut hadis sahih. Okey, tak masalah. Kalau dah rasa begitu, tapi dia ada baca tak ataupun dia ada study tak? Kenapa Imam Syafi'i mengatakan batal? Apa pula hadis yang dipegang oleh Imam Syafi'i? Apa pendirian yang dipegang oleh Imam Syafi'i? Apa dia punya metod yang Imam Syafi'i katakan sampai ke peringkat batal? Ke main ikut-ikut je? Sebab ustaz kata tak batal. Sebab Aisyah pegang Nabi, tak batal. Dia pun, oh iyalah ustaz, hadis Bukhari tu paling sahih. Tak masalah tuan-tuan kalau rasa tak nak ikut yang kata batal. Tapi dia dah tahu hujah dia. Kenapa dia berpegang pada itu. Bukan main ikut-ikut je. Sebagai contoh. Bukan kita yang taranya nak mengatakan apabila sahih sesuatu hadis itu, maka itulah mazhabku. Macam Imam Al-Mawardi ada mengulang dalam kitab Bahrul Mazi tentang pandangan Imam Syafi'i yang dia berpandangan lain. Sedangkan Imam Al-Mawardi itu adalah salah seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Dia kata mazhab Syafi'i ialah hadis sahih. Betul lah Imam Mawardi cakap sebab dia tu Imam Mawardi. Dah tara dia dah. Kalau Imam Naudi atau Imam Rumaizi tak taranya tuan-tuan. Begitu juga sikap taklid oleh kebanyakan kelompok tradisional kepada mazhab Syafi'i yang terlalu totok. Ini pun masalah juga tuan-tuan. Totok sangat dengan mazhab Syafi'i. Sampai nak bayar zakat pun mesti dengan beras. Tak boleh kalau tak sah. So gotong beras lah. Dia tak nak ikut juga. Kemudian bila Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor telah memfatwakan zakat pendapatan. Totok Syafi'i tak nak terima. Mana ada zakat pendapatan? Bolehnya saya baca khutbah kat atas mimbar tuan-tuan. Khutbah tu bukan saya yang buat. Khutbah tu Jaiz yang buat. Cerita patah zakat. Termasuk zakat pendapatan. Dia kat bawah dengar tu dia geram. Mana ada zakat pendapatan ni? Dia ingat saya yang buat khutbah tu.
Lepas tu lepas Jumaat tu dia pun bising dengan kawan-kawan kita kata, apa Pak Imam ni? Mana ada mazhab Syafi'i zakat pendapatan? Ini pandangan mana ni itu? Itu masalah juga. Terlalu totok dengan mazhab Syafi'i sampai dia tak boleh berfikir dengan pandangan-pandangan lain ataupun perkara-perkara yang difatwakan oleh pihak berkuasa agama di atas masalah-masalah tertentu. Itu yang nanti kita nak faham. Apa itu fatwa, apa itu undang-undang, apa peranan pemerintah. Pemerintah boleh ke ambil pandangan orang lain? Ini pun masalah tuan-tuan. Dia bukan setakat orang-orang baru ni yang tegar-tegar salafi, tapi termasuk mereka yang terlalu totok dengan mazhab Syafi'i supaya boleh disederhanakan. Aliran ini akan mempertahankan setiap fatwa furu', fatwa cabang fiqh mazhab Syafi'i dengan menolak fatwa mazhab lain walaupun mempunyai sandaran yang lebih kuat, sampai ke peringkat dia kata fatwa yang lain ini Wahabi. Sikit-sikit Wahabi. Nanti agak-agak fatwa tu agak macam longgar-longgar kok, liberal, sesat dan sebagainya tuan-tuan. Masalah. Jadi semua persoalan yang dinyatakan tadi insya-Allah akan dihuraikan dalam kitab ini untuk kita memahami tentang perkara-perkara yang sebenarnya apa yang dibuat ini, terutamanya bila fatwa-fatwa oleh mufti-mufti, pandangan-pandangan oleh mufti-mufti yang ada kat Malaysia ni. Mufti tu cuma cakap aja siapa yang melanggar perintah negeri haram, berdosa. Wah, kena kutuk. Tok guru saya tu, Dr. Longman. Kata mufti dajal lah, itulah ini, macam-macam kita tuan-tuan, mulut tak sayang mulut kita ni. Itu masalah tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, dengan kita cuba mempelajari dan menghuraikan benda-benda ini untuk kita dapat faham tuan-tuan, supaya kita tahu realiti dunia, itulah bahawa terdapatnya sumber-sumber hukum yang secara qat'inya memang semua pun tak boleh nak berbeza pandangan. Contoh, sembahyang itu wajib. Ada ulama yang berani berbeza pandangan kata sembahyang itu tak wajib? Tak ada. Itu perkara qat'i. Soal sembahyang mesti menghadap kiblat, itu qat'i. Tak ada satu ulama pun kata boleh ngadap ke pergi Johor ke, tak ada. Kena menghadap kiblat juga. Sebab tu sampai ada penentuan arah kiblat dan sebagainya tuan-tuan. Ini benda-benda qat'i yang tak boleh berbeza. Tapi dekat sana ada banyak lagi benda-benda yang boleh berbeza. Kenapa berbeza? Kenapa ni ustaz? Yang ni kata boleh, yang ni kata tak boleh. Pening lah. Pening makan Panadol, apa susah? Jangan pening-pening. Tapi kalau belajar insya-Allah kita tak pening. Ada soalan setakat ni tuan-tuan? Kau tak faham? Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh sampaikan kepada Tuan Imam, nanti Tuan Imam forward pada saya. Pertemuan akan datang kita insya-Allah kita jawablah mana yang boleh kita jawab. Yang tak boleh jawab, jawapannya senang aja. Wallahu a'lam. Saya akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.